wabarakatuh. Nama saya Nurherina Maudia binti Hasbullah. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan tentang peranan media sosial di era modernisasi dalam kehidupan masyarakat Islam. Tapi sebelum kita mengumpasnya dengan lebih lanjut lagi, saya ada satu persoalan. Apakah yang dimaksudkan dengan media sosial? Untuk pengetahuan semua, media sosial boleh didefinisikan sebagai sebuah aplikasi secara atas talian di mana penggunanya dapat berkomunikasi serta berkongsi info-info yang terkini dengan orang ramai. Aplikasi seperti Facebook, Instagram dan juga blog merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat global pada masa ini. Sebagai seorang mukmin, terdapat beberapa etika yang mesti kita patuhi semasa menggunakan media sosial menurut pandangan Islam. Antaranya yang pertama adalah dengan menghindari diri daripada menyebarkan maklumat yang belum sahih kebenarannya. Walaupun media sosial berperanan dalam menyampaikan maklumat tanpa had batasan, namun kita sebagai seorang pengguna yang bijak perlulah mengkaji serta meneliti maklumat yang diperoleh sebelum berkongsi kepada orang ramai agar masalah seperti kekeliruan fakta dalam maklumat tersebut dapat dielakkan. Selain itu, Islam sangatlah menekankan umatnya untuk mencegah diri daripada melakukan sebarang sindiran atau penghinaan kepada orang lain, terutama sekali di dalam media sosial. Berbudi bahasa serta mengeluarkan kata-kata yang baik semasa berkomunikasi di dalam media sosial merupakan adab yang betul yang diajar oleh agama Islam. Akhir sekali, kita wajiblah mengelakkan diri daripada menyebarkan maklumat yang negatif seperti pornografi, video-video yang memaparkan aktiviti kekerasan serta isu-isu yang mampu menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Hal ini kerana perbuatan tersebut mampu menimbulkan fitnah yang besar antara masyarakat serta menyebabkan berlakunya kekacauan di dalam negara. Baiklah, untuk maklumat seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sekerja saya, Afiqah. Assalamualaikum, saya Afiqah Nadira binti Roslan. Tahukah anda bahawa media sosial yang kita gunakan setiap hari mempunyai pelbagai fungsi dan setiap daripadanya terdapat kategori-kategorinya yang tersendiri. Baiklah, jadi kategori media sosial yang pertama ialah rangkaian sosial. Rangkaian sosial pada umumnya ialah sebuah medium di mana manusia berinteraksi antara satu sama lain tidak mengira jarak. Pernahkah anda mendengar perkataan personal branding? Saya yakin bahawa setiap daripada kita mengetahui tentang artis-artis atau orang yang berpengaruh di media sosial di mana mereka mempraktikkan pemasaran melibatkan orang ramai dan juga kerjaya mereka sebagai satu brand. Contoh mudah yang kita dapat dilihat ialah Niloufar dengan brand pakaiannya Niloufar dan juga perniagaannya markas di jari. Antara media sosial jenis rangkaian sosial ialah Instagram, Facebook dan juga Twitter. Seterusnya ialah media sosial kategori rangkaian perkongsian video. Pada era modernisasi ini, masyarakat lebih tertarik kepada pembelajaran menggunakan video yang kreatif. Contoh media sosial jenis rangkaian perkongsian video ialah YouTube. Dengan menggunakan aplikasi YouTube, hampir setiap topik pembelajaran, tips dalam kehidupan seharian maupun sukan dapat diakses dengan percuma dan juga mudah. Aplikasi TikTok juga jatuh kepada rangkaian perkongsian video sangat popular pada akhir-akhir ini. Tidak dinafikan bahawa video-video yang dikongsi dalam laman tersebut dapat menjalin idea dan juga meningkatkan kreativiti para masyarakat tidak mengenal usia. Kategori media sosial yang seterusnya ialah laman komuniti dan forum perbincangan. Website seperti Reddit dan juga Quora sering digunakan oleh pelbagai komuniti dari seluruh dunia untuk membahaskan topik-topik yang menarik. Di media sosial jenis ini juga, pengguna bebas bertanyakan tentang pelbagai topik meliputi isu semasa, politik, idea pembelajaran dan lain-lain. Bahagian yang paling menarik ialah soalan-soalan yang dikemukakan di website ini sering dibahas oleh individu yang mempunyai profesi dari pelbagai latar belakang. Kategori media sosial yang terakhir ialah rangkaian dijawab pengguna. Kini, perancangan sebelum melakukan perbelanjaan sangat penting, lebih-lebih lagi pada musim yang mengubah ekonomi ini. Contoh media sosial kategori ini ialah TripAdvisor dan juga Yelp. Umumnya, para pengguna akan membuat tinjauan harga ataupun maklum balas barangan yang tertulis dalam web ini bagi memastikan untuk membuat keputusan yang bijak dan juga selari dengan bajet. Bukan itu sahaja, pemilik perniagaan juga dapat menerima maklum balas dan dapat merancang untuk meningkatkan servis perniagaan mereka alih kepada statistik penggunaan media sosial di Malaysia. Sejak kebelakangan ini, penggunaan media sosial telah menjadi salah satu topik hangat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kerana fungsinya yang berbagai menjadikan media sosial sebagai salah satu medium terpenting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Penggunaan media sosial sangat meluas dan terbukti dalam sebuah laporan bahawa
86% penduduk Malaysia merupakan pengguna aktif media sosial. Aplikasi WhatsApp menduduki tempat pertama dalam penggunaan yang paling meluas, diikuti dengan Facebook dan juga YouTube. Menurut laporan Hootsuite dan We Are Social, peratusan tertinggi penggunaan media sosial ialah individu berumur 25 hingga 34 tahun, iaitu sebanyak 19.7% bagi lelaki dan 14.9% bagi perempuan. Seterusnya, peratusan kedua tertinggi penggunaan media sosial didominasikan oleh pengguna berumur 18 hingga 24 tahun, iaitu sebanyak 19.7% untuk lelaki dan 10.2% untuk perempuan, diikuti dengan individu berumur 35 hingga 44 tahun, iaitu sebanyak 9.8% untuk lelaki dan 8.7% bagi perempuan. Akhir sekali, golongan yang mencatatkan penggunaan media sosial yang paling rendah merupakan golongan yang berumur 65 tahun ke atas, iaitu sebanyak 1.6% bagi lelaki dan 1.2% bagi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulmi Fakri bin Abdullah. Hari ini saya dan rakan seperjuangan saya, Aisyah Nurdiana binti Anwar, telah dipertanggungjawabkan untuk mengupas berkaitan dengan isu peranan dan kepentingan media sosial di era modernisasi dalam kalangan umat Islam. Umum sedia maklum bahawa media sosial telah memainkan peranan yang begitu penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Antaranya adalah dalam aspek perhubungan dan komunikasi, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kerohanian, malah turut memainkan peranan dalam aspek perpaduan. Aspek pertama yang saya akan kupaskan adalah aspek perhubungan dan komunikasi. Kewujudan media sosial memudahkan orang ramai berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain dengan orang yang berada di tempat yang jauh. Di samping itu, dapat juga mengenali kenalan baru dari pelbagai etnik maupun bangsa dan agama. Hal ini menyebabkan hubungan silaturahim antara satu sama lain dapat dieratkan selaras dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahawa menjaga silaturahim adalah tanda-tanda seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita fokus kepada aspek ekonomi. Ekonomi masyarakat Islam mampu diperkasakan semula dengan adanya peranan media sosial, iaitu dengan adanya platform e-dagang. E-dagang adalah salah satu ruangan khas yang disediakan untuk perbadanan perusahaan kecil dan sederhana atau dikenali sebagai PKS yang berminat menjalankan perniagaan secara atas talian. Platform ini juga turut menawarkan peluang untuk menjual dan memasarkan produk serta perkhidmatan kepada pengguna bagi mengembangkan operasi secara digital. Tambahan pula, peranan media sosial dalam aspek pendidikan dapat dibuktikan dengan penggunaan medium e-learning yang telah diperkenalkan kepada para guru maupun para pelajar. Platform ini sangatlah penting untuk menyampaikan info serta maklumat, malah untuk menyampaikan nota pembelajaran khususnya kepada para siswa dan siswi. Hal ini memudahkan para pelajar untuk mengakseskan portal e-learning ini di mana sahaja dan pada bila sahaja. Penggunaan e-learning juga berupaya meningkatkan kebolehan para pelajar untuk berinteraksi kerana adanya interaksi dua hala bersama guru dan para pelajar. Kesimpulannya, media sosial juga telah memainkan peranan yang penting dalam aspek pendidikan ini demi meningkatkan mutu pendidikan negara. Seterusnya ialah dalam aspek kerohanian. Dalam aspek ini, peranan yang telah dimainkan adalah menyampaikan dakwah secara atas talian. Dakwah melalui media sosial dikatakan cukup berkesan kerana tidak terbatas oleh masa, keadaan dan situasi. Seterusnya, penting dengan membantu pendakwah untuk melebarkan sasaran dakwah kepada lebih luas, terutamanya dalam kalangan remaja. Oleh itu, media sosial merupakan wasilah dakwah yang relevan kepada masyarakat moden pada hari ini. Untuk penerangan yang lebih lanjut berkenaan dengan aspek perpaduan dan kepentingan media sosial di era modernisasi dalam kalangan umat Islam, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya, iaitu Aisyah Nurdiana binti Anwar yang telah lama bersedia. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diana. Seterusnya saya akan kupaskan peranan terakhir, iaitu dari aspek perpaduan. Media sosial merupakan antara peranan yang signifikan dalam memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat Islam pada masa kini. Jika dapat dilihat, masyarakat Islam di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Oleh itu, perpaduan antara kaum bukan sahaja antara masyarakat Islam, malah seluruh rakyat Malaysia sangatlah penting kerana negara kita mempunyai negara yang majmuk, terdiri daripada perbilangan kaum, bangsa dan agama.
Antara peranan media sosial yang boleh dipraktikkan ialah dengan memuat naik poster atau video berkenaan nilai-nilai murni dalam memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain, dan penting untuk tidak menyentuh isu-isu sensitif yang berbau perkauman untuk mengelakkan diskriminasi antara satu sama lain. Serta penting untuk masyarakat Islam menunjukkan contoh yang baik kepada orang ramai di media sosial dengan mengambil langkah yang dominan dalam menjaga perpaduan antara masyarakat sekeliling, kerana Islam sendiri mengajak umatnya untuk sentiasa menjaga hubungan sesama manusia. Seterusnya, saya akan mengulaskan tentang kepentingan media sosial kepada masyarakat Islam di era modernisasi ini. Antara kepentingannya ialah media sosial menjadi sumber informasi dan isu semasa. Misalnya berkenaan COVID-19, KKM sentiasa memuat naik maklumat-maklumat penting tentang COVID-19 seperti kes bilangan harian di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Pengetahuan tentang isu semasa ini penting supaya masyarakat sentiasa peka dan berjaga-jaga dengan keadaan sekeliling. Tambahan pula, penggunaan surat khabar pada masa kini sudah tidak lagi relevan. Jadi, penggunaan media sosial ini merupakan inisiatif yang baik kepada masyarakat Islam untuk mengetahui perkembangan terkini. Di samping itu, kepentingan penggunaan media sosial juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan minat individu dalam teknologi terkini. Jika dapat dilihat, kemahiran dalam bidang teknologi pada masa kini sangat penting, misalnya untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di universiti. Dengan kemudahan internet, penambahan ilmu tentang teknologi ini hanyalah berada di hujung jari sahaja. Kewajipan menuntut ilmu juga telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan menambah ilmu pengetahuan, seseorang itu dapat meningkatkan daya kemampuan dirinya. Oleh itu, penggunaan media sosial secara berleluasa dapat melahirkan individu yang mahir dalam bidang teknologi dan mempunyai intelektual yang tinggi. Akhir sekali, kepentingan media sosial ialah dapat melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. Tidak kira peringkat umur tua atau muda, tidak menghalang seseorang itu untuk menjadi kreatif dalam penyampaian mereka di media sosial. Contohnya, dari konteks Islamik, masyarakat Islam boleh menyampaikan dakwah di media sosial dengan cara yang lebih berkesan, seperti menggunakan penyuntingan grafik ataupun animation supaya penyampaian lebih menarik dan mudah untuk difahami. Seterusnya, saya serahkan kepada Amira untuk menyampaikan maklumat seterusnya. Terima kasih kepada rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita online bersama saya, Amira Najwa. Kebergantungan masyarakat Islam, terutamanya golongan belia terhadap media sosial, tidak dapat disangka lagi. Adakah ia satu keperluan atau terikut-ikut dengan kehendak semasa? Walau apa sahaja jawapan yang diberikan, tidak dapat dinafikan media sosial semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Islam disebabkan oleh pendedahan bersekitaran yang kaya dengan media, saluran berkongsi maklumat yang cepat, mudah mencari kenalan yang baru dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Namun, secara keseluruhannya, apakah kesan positif dan kesan negatif penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat Islam di era modernisasi? Oleh itu, ayo kita dengar kupasan selanjutnya bersama. Kesan penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat Islam dapat dikategorikan kepada 3 elemen, iaitu individu, sosial dan ekonomi. Yang pertama, kebolehan media sosial dilihat sebagai medan baru dalam proses menuntut ilmu bagi setiap individu tanpa terikat dengan kaedah yang lama. Sehubungan dengan itu, berbagai aplikasi teknologi media sosial dikenal pasti sering digunakan oleh setiap individu dalam proses mencari maklumat dan juga belajar secara kendiri seperti YouTube, Google Scholar, Sains Irat dan banyak lagi. Pendekatan sebegini membuahkan hasil yang baik, iaitu memupuk nilai semangat rajin membaca dan juga membuka minda seseorang individu untuk terus berfikir di luar kotak. Kepelbagaian dan juga kepantasan jaringan maklumat ketika melayari media sosial juga membantu melahirkan lebih ramai golongan profesional yang hebat. Sebagai contoh, Temeh Abdullah, seorang arkitek terkenal di Malaysia. Seterusnya, media sosial dirujuk sebagai alat hiburan yang bersifat interaktif, dibekalkan dengan elemen bunyi, grafik dan video yang menarik. Keistimewaan inilah menyebabkan rantaian masyarakat semakin aktif menggunakan media sosial sebagai platform untuk berhibur dalam memenuhi fitrah hidup seorang insan. Kesediaan masyarakat terhadap media sosial ini membantu meningkatkan prestasi sosial mereka dengan penerapan nilai, adab, pengajaran dan juga teladan yang baik. Animasi Upin Ipin adalah salah satu contoh bentuk hiburan yang paling digilai oleh masyarakat Islam, khususnya golongan kanak-kanak. Unsur-unsur Islam seperti mengaji, berpuasa, menunaikan solat tarawih dan juga menunaikan solat secara berjemaah diterapkan dalam animasi tersebut. Demikian, kanak-kanak yang menonton animasi tersebut akan cuba untuk meniru setiap perbuatan, perkataan dan tindakan dilakukan oleh kartun Upin dan Ipin dalam kehidupan seharian mereka. Selain daripada mendapat pengajian asas di sekolah melalui ustaz ataupun ustazah, media sosial dianggap
sebagai nilai penggerak perniagaan digital dalam menjana pendapatan seharian. Ramai para usahawan memanfaatkan kaedah pemasaran dan iklanan produk di media sosial secara percuma sebagai pemangking perniagaan mereka. Sudah pasti hal ini membantu mereka menembusi pasaran dan juga target bulanan dengan mudah tanpa mengeluarkan modal yang tinggi. Para pelanggan juga dapat menyatakan feedback dengan mudah tentang produk yang dibeli bukan sahaja dengan kaki tangan tapi dengan jutaan pengguna media sosial yang lain. Kewujudan sistem notifikasi di media sosial memudahkan para pelanggan membeli barangan kesukaan mereka tanpa keperluan perlu bersesat-sesat di luar rumah. Ayat Al-Quran di atas merupakan peringatan daripada Allah kepada semua makhluk di atas muka bumi ini untuk menggunakan masa dengan perkara yang berfaedah. Tetapi sebaliknya, kini media sosial banyak mempengaruhi umat Islam amnya dengan terus mereka menggunakan masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Pembaziran masa sering berlaku dalam kalangan golongan muda umat Islam sehingga mereka berat tulang untuk menolong tugasan di rumah apatah lagi untuk beriadah pada waktu petang. Hal ini menyebabkan masalah krisis obesiti semakin meningkat dalam kalangan golongan belia. Media sosial pada hari ini juga mendorong seseorang individu untuk menunjuk-nunjuk segala kemewahan, keseronokan, kehidupan maupun segala kebahagiaan yang mereka ada terhadap dunia luar. Media sosial turut mencetuskan fenomena yang buruk terhadap perkembangan sosial masyarakat. Kemudian laman-laman sosial di media sosial mengekang masyarakat untuk berkomunikasi secara bersemuka. Sebaliknya, cari-cemari digunakan sebagai perantaraan untuk mereka berbual bicara. Akhirnya, hubungan silaturahim menjadi renggang dan lenyap begitu sahaja. Jika dilihat dengan teliti, amalan ziarah menziarahi jarang diterapkan antara jiran tetangga, bahkan sesama ahli keluarga sendiri, terutamanya ketika mereka ditimpa musibah ataupun bencana. Sebaliknya, setiap kata-kata ataupun ucapan doa dikirim hanya melalui laman-laman media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter dan email. Dalam isu kekeluargaan pula, ibu bapa lebih sibuk memerihalkan tentang urusan kerjaya mereka sementara semua urusan dapat dilakukan secara atas talian. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak berpeluang untuk berbual bicara bersama ibu bapa sama ada mengenai hal akademik di sekolah, kesihatan mereka ataupun tentang emosi mereka. Dengan kemajuan teknologi media sosial yang ada di sekeliling, segala tugasan halnya dalam sektor awam dan juga sektor swasta dapat digantikan dengan penciptaan mesin dan juga sistem yang baru. Namun, hal tersebut mendatangkan kesan yang buruk apabila ia menelan perbelanjaan yang besar kerana penambahbaikan secara berkala atau dikenali sebagai update harus dilakukan. Tentunya, pembaruan sebegini memakan masa yang lama apabila bengkel, kursus dan juga latihan harus diberikan kepada para kaki tangan. Dalam hal yang lain, media sosial juga turut mengurangkan produktiviti syarikat kerana para pekerja semakin leka dan juga mereka terlalu sibuk melayari media sosial sehingga mengabaikan tanggungjawab yang perlu mereka siapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Hal ini semestinya membangkitkan kemarahan para majikan kepada para pekerja kerana produktiviti syarikat mereka akan semakin menurun dan ia akan merugikan sesebuah syarikat. Isu tersebut menyebabkan kadar pengangguran semakin bertambah dan secara tidak langsung ekonomi terutamanya terhadap agama umat Islam akan semakin jatuh. Assalamualaikum. Ingat jangan sampai Jari dan mata Menjadi musuh di akhirat Akibat media sosial.